So you buat this material, you ada this one nominal lah, beza 3 type, and then temperature ni logically dia peringkat naik ke atas kan, so dia ordinal lah. Okay, and then effective life secara scale. You buat like this, sama kan? Sama-sama. And then this one dia akan jadi gini. You akan key in like this actually, number, but you can recheck dia low, medium, high. 3 kali lah. So semuanya 36 raw data. Betul? Okay, betul. Alright, now kita boleh perform kita punya analisis macam tadi juga. So kita ikut soalan, dia minta yang first adalah yang buat univariate, buat two way ya. Okay, and then pergi dekat univariate. Material dengan temperature ni pekat fixed factor sebab dua variable, independent variable. So ini yang dependent variable. Okay, so yang dia minta adalah plot, dia minta kan? Betul tak? Material. Ada. Temperature pergi separate line. Okay, and then click add. Okay. Okay, you boleh pilih chart type ni, line chart or bar chart. Okay, selalunya kalau you tengok kalau kita matematik, kita lebih suka tengok line chart lah, nampak kan? Dan tapi kamu jangan heran, kalau jurnal-jurnal sains selalunya mereka lebih tengok bar chart. Okay, sebab daripada bar chart mereka boleh include error bar. Mereka lebih tengok error bar. Okay, sebab dari segi error ni, diorang nak tengok sebab sains ni dia lebih kepada contoh eksperimen, dia lebih tengok kepada standard error. Mereka nak tengok, mereka dah ulang-ulang mereka dah ulang-ulang eksperimen yang sama, mereka nak cuba kurang sains lah. Okay, macam student bioperm. Saya ada friends yang sains sekitaran, dia tanya saya pasal error bar apa semua, memang diorang punya banyak pasal error bar. Mereka banyak replicate eksperimen. Okay, mereka nak pastikan kurangkan error, apa lagi boleh modify. Okay, but untuk kita lebih suka tengok line chart. Kita nampak lebih jelas, boleh dibaca. Okay, so kalau you pakai bar chart, you bolehlah include error bar here. Okay, and then plot sudah kan? Okay, tadi. And then post hoc, kita nak tengok dua-dua juga, iaitu material, between material and between temperature. Okay, so dia akan keluarkan table untuk material dan table untuk temperature juga. So kita pilih two key. Okay, equal variance assume. Okay, and then click continue. Alright, and then marginal mean ni kita pilih 3-3. Dia nak tengok margin dia sampai mana. Okay, complement effect ni tak pasti ada ke dalam notes, macam tak ada kan, dia tak minta kan. And then save, tak perlu set value, and then kita pergi display estimate kat sini kalau nak check perbezaan dia. And then 1%. Continue and everything was done. Then click OK. Alright, look at the output. Okay, now we have the output for two-way ANOVA. Okay, between the material 1, 2, 3, semua dah ada. Factor dia cukup 12 sebab itu dia ada 36. Okay, and then kita ada descriptive. Kalau dekat complement tadi lengkap kan panjang, tapi untuk GLM dia hanya bagi mean standard deviation dengan berapa nilai observation setiap satu. Then Leventis, tengok mean dia lebih daripada 0.05. Jadi kita accept H0 pada Leventis tadi ni mengatakan variance dia sama. So you dapatlah second assumption. And then kita tengok sini 0.19, tapi dia tidak significant interaction dia. Okay, this one interaction semua significant dan size ni masing-masing cukup besar lah. Okay, cukup besar. Alright. Tengok kalau temperature pun dah sangat cukup. 1, okay, 100% observed power dia. Tapi kalau sini, 6 parameter sini hanyalah 57, okay. Alright, now grand mean dia adalah 105, okay. Untuk material adalah this one, impact table dia, mean dia ada lower bound, upper bound, sama juga temperature. Okay, interaction pula ini value dia. Dia punya ni untuk effective life tadi tu. Material cross dengan temperature.
Ini dia punya marginal, estimated marginal mean. And then post hoc. Okay. Alright. Post hoc here, kita betul-betul, mana dah tadi ni kelas? Okay, post hoc. Now, kita nampak material 1 dengan material 3 berbeza secara signifikan. Okay. But antara 2 dan 3, 3 dan 2 tidak berbeza secara signifikan. So kita boleh tahu boleh ada 2 subset nanti dekat HSD. Okay. So you boleh tahulah material 1 dengan material 2 sama, hampir sama. Okay, 1 and 2 sebab dia tidak berbeza secara signifikan. Dia ada beza iaitu nilai dia 25, okay? Tapi dia tidak berbeza secara signifikan, mungkin terlalu kecil. Berbanding 1 dan 3, beza dia sebanyak 41. Okay? So kita tahu 1 dan 3 tidak boleh berada di subset yang sama sebab dia dah signifikan berbeza. Okay, so 2 dan 3 boleh berada di subset yang sama. Right. Dan dia tidak berbeza secara signifikan dekat post hoc ini. HSD boleh nampak. But dua-dua ni mereka sama, walaupun sama mereka tak sama secara signifikan. Okay. Alright. Bagi tengok pula temperature. All the things here mean difference dia adalah signifikan berbeza. Less than 0.01. Okay. So bila dah sama begini maksudnya kita boleh bayangkan ada 3 subset nanti. Sebab dia tak boleh sama. Dia tak boleh berada di dalam subset yang sama dalam HSD. Okay. So you akan tengok sini. Satulah satu, yang kedua pun kedua, yang ketiga pun ketiga. Iaitu masing-masing untuk low, medium dan high. Sebab semua pun signifikan berbeza. Tidak ada yang dalam subset yang sama. Okay. Dan dia 1% je lah. 100% sama lah sebab dia satu sampel saja. Okay. Untuk high level dan medium. Dan juga low. That's why dia equally 100% sebab satu sampel saja. Okay. Kalau dia 2 sampel, dia ada value yang lain. Okay. 0.6. Gitu. Contoh. So, what is this? Ni salah tekan ni tadi. Alright, kita tengok balik general new model. Post hoc contrast. Plots. Temperature. Oh, terbalik tadi. Material. Horizontal. Okay, kita tekan balik. Klik OK. Cancel. Add dulu. Alright, this one kita kasih remove. Then click continue and then click OK. Okay. Alright, now kita akan nampak yang ini sama, semua output sama macam tadi. Okay. And then this is estimated marginal mean. Okay. Kenapa kita perlukan plot like this class? Once you dah kerja nanti, maybe you jadi executive some executive some company ke. Okay. Mereka lebih berminat untuk lihat secara graphical. So you boleh terangkan lah temperature dia. Dia punya estimated marginal dia untuk low lebih paling rendah adalah untuk material yang biru ni, material 1. So yang paling tinggi adalah sesuai untuk material yang hijau. Tak nampak color. Material 2. Okay, material 2. Okay. So you boleh baca secara inilah dia punya bacaan estimated marginal mean. Okay, I think that's all, right? Tak ada dah lain? Boleh faham kan? Boleh kan? Okay. InsyaAllah. Ada soalan? Tak ada? Semua dah tidur? Sambung tidur? Azmi? Sambung tidur? Okay kelas, kita akan jumpa next week untuk kita akan jumpa next week untuk lab yang terakhir iaitu non-parametric. You all boleh baca dululah nota kuliah tu. So kita akan key in berapa kita study kemarin? Ada 4 ke? 4 ke 5 test. So kita akan key in data and finish. Okay, Miss dah hantar ya Hafiz? Assignment 1, you all boleh start. Due date pun ada dekat situ, 8 hari bulan. Okay, secara group. Okay. Okay, second assignment class, quite panjang juga tapi dia adalah individual. You boleh guna kreativiti masing-masing lah. Macam mana nak jadikan individual tu secara mudah. Kalau macam semester lalu, student, dia nampak individual tapi mereka bekerjasama lah. That's why saya start dengan group dulu supaya you all bekerjasama dulu. Okay, kalau individual ni memang banyak kena cari tapi you boleh bagi-bagikan dengan kawan. Tapi doesn't mean you tiru copy sebulat-bulat. Mungkin kawan ni cari LSD, kawan ni cari Born for Ni, kawan ni cari Tuki, something like that. So nanti you boleh tukar-tukar journal dengan diorang, bahan reference. Boleh kan? InsyaAllah boleh Miss. Okay,
Hafiz boleh explain ni kalau kawan tanya. Alright, thank you class. See you again. And kita ada practical test minggu depan kan, Miss? Yes, okay. Tajuk yang masuk ANOVA Regression dengan correlation. ah. Ready ya? 2 soalan juga. Okay. Alright. See you. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss. See you later. Happy New Year. Okay. Oh ya, Miss, ada orang kirim salam. Siapa tu? Student kesayangan Miss kah? Bukan. Ada satu orang tu, dia cakap dia kenal Miss. Siapa? Budak Asasi dulu. Siapa tu? Nama dia Aida. 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 Budak fizik kah? Ya, budak fizik. Okay, kirim salam sayang balik. Okay. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.